Maka adalah orang tu pekor batu puk ngecik darah pada baju sahabat. Ke pekor darah ngecik darah, pekor ngecik darah. Maka seorang sahabat tu pun rasa hina lah ngecik darah orang zina. Hish, darah orang hina, darah orang zina. Rasulullah dengar perkataan sahabat tu, kecek lagu tu. Kawan ni mari nak taubat dah, kawan ni pekor siapa mati, tiba-tiba ngecik di baju dia, kata, darah zina. Macam dia rasa bersih lah. Maka Rasulullah paling kepada lelaki ni. Sahabat belakang ni, Rasulullah nak ajar tengok, dapat tarbiyah direct pada Rasulullah. Ni kita nak kecek mengenai ibadat hati pula. Bererti hati boleh buat maksiat, boleh. Ada orang kata dalam hati tak kira dosa lagi. Dalam hati baru mana kira dosa. Betul. Jika maksiat zahir berada di dalam hati, maka tak kira dosa. Mencuri ni maksiat zahir. Mencuri ni maksiat zahir, iaitu maksiat tangan contohnya. Tiba-tiba maksiat zahir itu masih duduk dalam hati lagi. Nak pergi curi bila misalnya, telitah nak curi misalnya, maka ibadat zahir kalimat kalau masih duduk dalam hati baru, tak dikira dosa lagi. Kecuali lah maksiat itu semakin kuat dan jadi azam pula. Saya bercita-cita dalam hati dia nak mencuri, baru kira dosa. Siap buat perancangan ke apa, tak buat lagi, tak curi lagi, tak lagi, baru perancangan dalam hati lagu mana nak mencuri, kira dosa. Tapi kalau semata-mata keinginan ingin mencuri, maka hati tu buat maksiat lagi, dok mencuri ni maksiat zahir, hati tak boleh curi. Kau hati boleh curi dah. Saya curi hati awak, tu buat lain. Tu curi lain, curi tak dosa. Curi barang ni perbuatan maksiat zahir. Kalau duduk di dalam hati tak kira dosa ke apa. Tetapi apabila kita batalkan perancangan kita nak mencuri maksiat zahir, duduk dalam hati, kita batal pula. Tak adil curi weh, barang tak molek curi ni. Barang gini. Maka kita berkata biar tak molek curi ni. Sampai bila hangpa nak duk curi? Maka berhenti daripada mencuri, batalkan azam kita nak mencuri, maka boleh pahala pula kerana meninggalkan azam hendak mencuri. Bukan mencuri lagi, meninggalkan azam hendak mencuri, dikira pahala dosa. Manakala hati kalau buat maksiat dia, maka berdosa kerana maksiat dia. Saat ni maksiat zahir, hati tak kira dosa lagi. Maksiat hati, dia ada maksiat dia, maka berdosa dah. Tak syarat kata dalam hati baru dah. Hak ni maksiat zahir dia dah. Memang maksiat ni hati buat dah. Berlaku dah. Sudah dah. Kerana pekerjaan ni hanya pekerjaan hati sahaja, bukan pekerjaan anggota zahir. Kena faham dah. Nama kata bagi dalam hati tak dosa lagi, dak. Hati dah buat maksiat dah. Maka kena belajar juga kita maksiat hati lagu mana sebagaimana kita belajar maksiat zahir. Kita belajar kata haram mencuri, kita belajar haram gini, maka kena belajar juga hati kalau buat maksiat tak boleh. Gapo dia maksiat hati kena belajar. Takut kita rasa benda ni bukan maksiat sebab duk dalam hati baru. Sudah Maka kena tipu setan. Dan maksiat hati paling bahaya sekali. Kerana apa? Kerana hati kita, yakni raja di dalam diri kita sudah penuh dah. Buat maksiat dah. Kalau hak zahir ni boleh kira lagi, sekalipun arah daripada hati, tetapi hati tak buat. Hati nampak macam tak buat lah. Tetapi kalau maksiat hati ni, hati itu sendiri dah penuh dah. Hati itu sendiri buat maksiat tu dah. Boleh kalau orang kata saya ni nampak ya jahat kat luar ni, hati saya baik sebenarnya. Saya wali sebenarnya. Bapa awak tak tutup aurat. Tengok artis-artis dah.
Apabila ada isu dia kena gosip ke apa dia, maka orang tanya dia, "Buat apa awak gini?" "Saya nampak ya kat luar lagu ni saya baik sebenarnya." Betul ke tak tutup aurat, tiba-tiba dia kata dia baik, hati dia baik. Sudah. Sebab yang mengaji kitab Hidayatus Salikin kata, sebab tutup aurat ni bukan maksiat hati, maksiat zahir. Hati baik, bukan maksiat hati tutup aurat ni, maksiat zahir. Dia kata lagu tu. Kita kata kalau hati awak baik, nescaya hati awak akan mengarah kepada tubuh awak untuk tutup aurat. Maka tak ada istilah hati yang baik tapi zahir luarnya nampak yang luar jahat tetapi hati itu baik. Tetapi kita tak boleh hukum hak zahir, hak dalam batin dia. Misalnya kita tengok seorang itu mencuri. Misalnya kita tengok seorang itu buat kesilapan, zahir dia. Maka kena tanya hati dia, awak rela ke tak perbuatan ni? Kenapa awak buat lagu ni? Kadang-kadang terdesok, kadang-kadang gapo. Jadi hak zahir tu memanglah tak menunjukkan batin, tetapi kebanyakannya kalau tak ada gapo masalah, maka hak zahir tu hak batin dia. Kecuali ada bab-bab seperti terdesok ke gapo, maka zahir tu jadi lain, batin dia pun lain. Seperti orang nak mencuri. Zaman Sayyidina Umar, kalau musim kelaparan, musim kemarau, musim gapo, musim orang payah makan, tiba-tiba ada orang curi, maka Sayyidina Umar tak kerak tangan. Asalnya hukum mencuri ni kena kerak tangan. Tetapi Sayyidina Umar tak laksana ke hukum tu kerana apa? Kerana musim kemarau, musim orang lapar. Maka kadang-kadang orang terpaksa macam mengambil bagi orang tanpa hak. Kerana apa? Lapar, terdesok. Perbuatan ni jahat ni, mencuri bagi orang ni perbuatan jahat. Tapi Sayyidina Umar pun tidak hukum ke kerak tangan, kerana dia tahu orang ambil makan ni orang kerana terdesok ni bukan hati dia nak sebenarnya. Dia tahu perbuatan itu salah, tetapi dia terpaksa ambil kerana tengok zahir nampak macam salah, tetapi kita tengok batin dia terdesok. Zahir pula. Ada orang buat ibadah hati, zahir tak buat. Zahir tak buat. Sekalipun perbuatan itu perbuatan zahir. Kita sebut dah dulu dah. Sebelum umat Nabi Muhammad ni ada seorang lelaki jalan pada satu kampung. Pada pasir lah. Jalan. Maka dia tengok kampung tu ke tengah kemarau, tak ada makanan, orang lapar belakang. Maka dia pun tengok Allah kesiannya, tengok budak-budak lapar, orang tina lapar, mokcik lapar, pokcik lapar ni. Maka dia pun tengok ke pasir. Pada pasir. Dia kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, kalulah pasir ni gandung. Kalulah pasir ni gandung. Pasir ni gandung. Bukit pasir ni gandung. Nescaya ambo akan kami buat roti, ambo akan bagi kepada orang kampung ni." Gitu saja. Tak buat pun, tak buat. Pasir. Bukan gandung. Cuma cita-cita dalam hati dia sungguh-sungguh, kalulah benda ni gandung, saya akan capur dengan air, kacang, buat roti, we makan kat orang. Jalanlah dia. Hanya cita-cita dia bawa cita-cita lagu tu. Tak buat. Hati saja buat. Perbuatan zahir, ya perbuatan zahir, kami gandung ke apa dia apa semua, tak kira pahala. Maka Allah Taala turunkan wahyu pada nabi pada zaman itu. Maka mari jumpa lelaki itu, wahai lelaki, Allah Taala terima sedekahmu. Sedekah dia tidak bersedekah, baru bercita-cita kalau benda ni jadi gandum, ambo akan kami buat roti sedekah kat orang. Tengok. Kadang-kadang zahir lain, tak ada, batin pula ada, dikira pahala. Kadang-kadang batin pula. Tapi zahir dan batin ni benda suku, tetapi ada hubung kaitnya. Kita kena hukum secara zahir. Secara batin kita jangan tuduh orang pas dalam perut bedah dia. Tengok dia jahat kok zahir, kita kata perbuatan zahir awak ni jahat. Jangan royak pas dalam perut bedah dia ni, awak ni jahat pas dalam perut bedah. Jangan kita tidak tahu. Sekadar zahir saja. Nabi kata, "Nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair." Kita hukum secara zahir saja. Kalau orang ni mencuri. Kalau orang ni tak tutup aurat. Secara zahir salah awak. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala lah yang mengetahui rahsia-rahsia hati orang. Ya, kita tidak tahu rahsia hati orang.
Orang buat maksiat pun kita jangan dok kata hati uduh ni hati tak pakar, jangan kata lagu tu. Ni, lo ni minat benar jenis minat kata kau orang. Kata pula kata kau hati dia selalu. Kita tak tahu hati dia. Ni pasal hati tak pakar belakon. Ni hati, jangan dok kata hati orang lagu mana tak tahu. Tujuh ayat kau zahir dia saja. Zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat berzina. Berzina? Ya Allah. Mungkin orang mula-mula mari masuk Islam ke, nyadah tak kuat tak gapo. Maka ada seorang sahabat perempuan ni berzina. Sahabat perempuan. Bapa dia sahabat sebab dia jumpa dengan Rasulullah. Dia beriman dengan Nabi Muhammad tetapi dia berzina. Maka mari temu dengan Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, tahhirni. Bersih ke aku ya Rasulullah. Rasulullah tak cara. Orang tino mari tempat orang jatuh tiba-tiba mari duk sebut tahhir ni. Apabila Rasulullah paling kat kanan, dia pergi unggah kat sebelah kanan. Dia kata, ya Rasulullah, tahhir ni. Bersih ke hamba ya Rasulullah. Rasulullah wala tak dengar, paling kiri pula. Nyongi unggah kat kiri pula. Ya Rasulullah, tahhir ni. Wahai Rasulullah, bersih ke hamba. Maka Rasulullah kata, mai, mungkin cek apa dia sebenar ni. Jadi Rasulullah ni kalau boleh malah dengar masalah orang, malah dengar aib orang. Kalau boleh maksiat kita zaman-zaman muda, zaman-zaman orang tak tahu, buat senyap sudah. Tobat dengan Tuhan senyap-senyap. Sunat hukum dia kalau kita ada masalah zaman dulu orang tak tahu. Kita pernah berzina, kita pernah mencuri, kita pernah minum arak, benda ni kena hukum hidup belaka ni. Tetapi sunat kita kalau kita nak tobat, jangan pergi royak ke orang. Jangan pergi jumpa tok qadi, jangan pergi jumpa gapo hamba berzina, gapo tahu tak ya? Sunat wak senyap lagu tu, tobat senyap-senyap dengan Tuhan. Sunat lagu tu. Jangan wak banyak masalah di mahkamah, gigi oyak tak sah. Islam tak suka benda lagu ni. Aib orang, pakai kita tobat dengan Tuhan, insya-Allah Tuhan terima tobat kita kalau kita sungguh dengan Tuhan. Nah. Apabila perempuan ni kata lagu tu, maka Rasulullah kata, mungkin cek gapo dia ni. Rasulullah perasan dah masuk tahhir ni gapo dia. Dia kata, ya Rasulullah, hamba berzina ya Rasulullah. Katanya Rasulullah mau mengandung. Ya, saya mengandung ya Rasulullah. Gini. Mugi klik rumah dulu, ngandung sudah dulu, nyusu budak ni siapa sudah dulu, patu wak mari biar dia lepas susu dulu baru mari temu dengan hamba. Maka retina ni klik mengandung ke apa dia, lepas susu ke apa dia marilah bawa anak dia, bawa sekeping roti. Roti sekeping, bawa budak tu seorang. Maka kata, ya Rasulullah, hamba siap sedia dah. Hamba berzina, Rasulullah kata suruh mari, hamba mari dah. Lepas tu hamba bawa roti ni nak nunjuk kata anak hamba lepas susu dah boleh makan roti sendiri dah, tak ada masalah apa dia. Rasulullah kata ambil budak ni. Ambil mak dia, rejal rasa tak silap hamba. Rejal mati, rejal sampai mati. Rejal ni pekung dengan batu sampai mati, pekung. Maka sahabat pun dah pekung. Pap. Apabila pekung, munggo pekung dengan batu, bukan pekung dengan sekut tawa, pekung dengan batu, kelepuk. Maka adalah orang tu pekung batu, puk, ngecik darah pada baju sahabat. Ke pekung darah, ngecik darah, pekung, ngecik darah. Maka seorang sahabat tu pun rasa hina lah, ngecik darah orang zina. Hish, darah orang hina, darah orang zina. Rasulullah dengar perkataan sahabat tu, kecek lagu tu. Kawan ni mari nak taubat dah, kawan ni pekung siapa mati, tiba-tiba ngecik di baju dia, kata darah zina. Macam dia rasa bersih lah. Maka Rasulullah paling kepada lelaki ni, sahabat belakang ni, Rasulullah nak ajar tengok, dapat tarbiyah direct pada Rasulullah. Katanya Rasulullah kepada lelaki tu, mu jangan kata lagu tu. Orang nak mari taubat ni, perempuan ni taubat dia, kalau dia seorang taubat cukup untuk ahli Madinah. Dia taubat dia seorang cukup untuk semua ahli Madinah. Tengok taubat dia setahu mana. Mu jangan rasa hina. Tengok zahir jahat. Tapi Rasulullah puji dia kerana dia taubat. Ngecik darah. Ada peristiwa sahabat kena hukum juga. Kecing gedar-bedar apa semua, ngecik darah di sahabat. Maka sahabat kata, darah orang jahat. Maka Rasulullah kata, jangan kata lagu tu. Sekalipun dia buat maksiat, tapi dia sayang Allah dengan sayang Nabi Muhammad. Berarti sayang Allah dengan sayang Nabi Muhammad ni tak syarat kata ikut dengan perbuatan. Ya. Sekalipun sempurnanya sayang itu dengan ikut. Sempurnanya sayang itu dengan ikut.
Ada orang saya kepada Nabi Muhammad, kalau kecek pak Nabi Muhammad, kecek pak Tuhan agak menitik air mata selalu. Tapi dia kaki lipat nombor 1. Nama jadi saya tu benda lain. Saya tu Nabi Muhammad tekannya. Sebab orang ni katanya Nabi Muhammad sekalipun dia buat dosa, siapa kena hukum, tetapi dia saya Allah dengan saya Muhammad, jangan kata lagu tu. Hina munafik lagu tu. Tetapi ada orang ikut Nabi Muhammad tapi tak ada saya kepada Allah saya Muhammad. Tu tengok Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, nama dia Abdullah, nama dia kepala munafik. Sepakat semua manusia tahu, orang Islam tahu dia ni kepala orang munafik. Apa maksud orang munafik? Luar zahir ikut Nabi Muhammad, semaya Isya belakang Nabi, maya maghrib belakang Nabi Muhammad, maya subuh belakang Nabi Muhammad, bergaul dengan sahabat, saling tepuk setapan dengan Sayyidina Abu Bakar. Orang rapatlah dengan Nabi-nya, ikut zahir nampak lagu tu. Tetapi dalam hati penuh kebencian kepada Nabi Muhammad. Zahir nampak, zahir ikut, tetapi batin tak ikut. Masalah juga. Jadi zahir pun kena ada, batin pun kena ada. Dua-dua. Maka maksiat ni pun lagu tu juga, zahir dan batin.